nama saya Asfera John, nomor metrik 272974. Saya akan membentangkan tentang refleksi kendiri, yaitu pengalaman saya sepanjang aktiviti co-curriculum berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Marudu II. Pengalaman aktiviti co-curriculum yang akan saya ceritakan adalah berkaitan dengan yang pertama, persatuan badan beruniform, kedua, kelab atau persatuan, dan yang terakhir, sukan dan permainan. Sebagai pengenalan, kegiatan co-curriculum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah ataupun kurikulum yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukur, dan mengamalkan kemahiran nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Yang pertama, persatuan badan beruniform. Persatuan badan beruniform merupakan satu kegiatan kumpulan yang terdiri daripada gabungan keahlian dan mempunyai dasar-dasar tertentu untuk diikuti dan dipatuhi. Di sekolah lama saya dahulu terdapat 6 persatuan badan beruniform, yaitu Persatuan Pengakap, Persatuan Bulan Sabit Merah ataupun dikenali sebagai PBSM, Persatuan Pandu Putri, Kedet Bomba, Kedet Remaja Sekolah ataupun KRS, dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Saya telah menyertai persatuan badan beruniform Kedet Remaja Sekolah sepanjang berada di sekolah menengah dahulu. Sejak daripada tingkatan 1, saya telah menyandang jawatan yang penting dalam organisasi, yaitu bermula daripada tingkatan 1, di mana saya menyandang jawatan sebagai EJK tingkatan, diikuti dengan tingkatan 2, juga EJK tingkatan, dan tingkatan 3 sebagai bendahari, dan tingkatan 5 sebagai setiausaha. Sepanjang masa itu, saya telah menyertai beberapa aktiviti, yaitu perkemahan pada tahun 2013, 2015, dan juga tahun 2017. Di mana pada tahun 2013, saya telah menyertai perkemahan sebagai peserta, dan 2015 dan tahun 2017, saya telah menyertai perkemahan sebagai ahli jawatan kuasa. Dengan melibatkan diri dalam aktiviti tersebut, saya dapat yang pertama pengalaman baru, kedua saya juga mempelajari tentang pengurusan massa, dan ketiga saya telah mempelajari banyak teknik, sebagai contoh teknik ikatan, teknik pertolongan cemas, dan keempat membentuk dan memperkukuhkan disiplin diri, di mana dalam perkemahan tersebut saya telah belajar tentang disiplin diri yang tinggi. Dan kelima, semangat kerjasama dan menurut perintah, dan terakhir sekali membentuk kemahiran memimpin sewaktu saya tingkatan 3 dan juga tingkatan 5, di mana saya terlibat sebagai ahli jawatan kuasa program ataupun ahli jawatan kuasa aktiviti perkemahan. Kedua pula, kelab atau persatuan. Kelab atau persatuan didefinisikan sebagai suatu entiti kumpulan yang berstruktur, berperlembagaan, berperaturan, dan berkepimpinan yang dianggotai oleh murid sekolah yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat, dan kecenderungan yang sama. Sebagai contoh, kelab sains dan matematik, kelab pencinta alam. Saya telah menyertai kelab sains dan matematik sepanjang berada di sekolah menengah dahulu. Berbeza dengan persatuan unit beruniform, saya mulai aktif dalam organisasi kelab sains dan matematik sewaktu saya berada di tingkatan 3 sehinggalah tingkatan 5. Di mana pada tingkatan 3 saya telah menjadi bendahari kelab, tingkatan 4 sebagai setiausaha kelab, dan tingkatan 5 sebagai pengerusi kelab. Dalam pada itu, saya pernah menjuarai pertandingan sudoku anjuran kelab sempena Minggu Sains dan Matematik pada tahun 2016. Selain itu, terdapat juga aktiviti seperti kuis ataupun teka silang kata yang ada kaitannya dengan subjek sains dan matematik. Diadakan setiap kali perjumpaan pada hari Rabu. Dengan melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum tadi, saya dapat meningkatkan daya kreativiti dan inovasi, malah aktiviti ini juga dapat memupuk kepakaran yang baharu, serta memberi keseronokan kepada saya, di samping memberi peluang kepada saya memahami konsep dan menambah pengetahuan dalam mata pelajaran sains dan matematik, serta memberi pengalaman yang tidak diajar di dalam bilik darjah. Dan yang terakhir, sukan dan permainan. Aktiviti sukan dan permainan terdiri daripada aktiviti riada yang melibatkan fizikal untuk berbagai tujuan seperti untuk tujuan pertandingan, kemahiran, dan sebagainya. Pada peringkat menengah rendah, yaitu dari saya tingkatan 1 hingga tingkatan 3, saya telah menyertai klub bola jaring sebagai sukan dan permainan. Dan sepanjang pada masa itu, saya telah menjawat jawatan sebagai
EJK tingkatan ketika saya di tingkatan 1. Pada peringkat menengah atas pula, yaitu dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5, pada ketika itu sekolah saya telah membuka pendaftaran yang baru untuk ke kurikulum sukan dan permainan. Dan pada ketika itu pelajar diberi kebebasan untuk memilih kurikulum yang baru. Dan pada ketika itu saya telah memilih klub senam robik sebagai sukan dan permainan. Dan saya telah menjawab jawatan yang penting dalam organisasi sejak saya tingkatan 4 hingga tingkatan 5, yaitu pada tingkatan 4 sebagai pengerusi dan tingkatan 5 juga sebagai pengerusi. Sepanjang berada di kedua-dua klub ini, yaitu klub bola jaring dan juga klub senam robik, saya telah terlibat dengan beberapa aktiviti, yaitu pada tahun 2014 saya telah menyertai pertandingan bola jaring sempena Hari Sukan Negara, yaitu pada 10 Oktober 2014. Dan pada tahun 2016 hingga 2017, di mana saya menyertai klub senam robik, saya telah terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti senam robik. Misalnya, klub kami sentiasa diminta oleh pihak sekolah untuk mengetuai setiap senaman seperti Hari Sukan Negara, merentas desa, sukaneka guru-guru, dan berbagai acara lain. Sekolah kami juga pernah menjadi johan dalam pertandingan Zumba peringkat daerah pada tahun 2016. Dengan melibatkan diri dalam kedua-dua aktiviti ini, saya dapat yang pertama mengisi lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Sebagai contoh, saya lebih meluangkan masa bersenam berbanding melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti melepak, bercakap kosong, dan menjaga tepi kain orang lain. Malah, aktiviti seperti senam robik juga dapat membina kesehatan fisikal dan mental. Dan ketiga, memperkukuhkan dan memperkayakan nilai jasmani. Seterusnya, aktiviti ini juga memberi keseronokan kepada saya, di mana saya sangat suka untuk bersenam. Dan selain itu saya juga dapat memupuk dan mengasah bakat dan juga minat saya, di mana pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 saya dapat mencungkil lagi atau mengasah lagi bakat saya dalam senam robik. Dan akhir sekali saya juga mampu memimpin diri sendiri dan rekan-rekan hasil daripada memegang jawatan dalam organisasi, di mana saya dapat katakan di sini bahwa kepimpinan saya telah meningkat daripada tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5. Aktiviti yang memberi impak kepada saya, sudah semestinya setiap aktiviti kurikulum yang saya sertai masa di sekolah menengah dahulu sedikit sebanyak ataupun telah memberi impak yang sangat tinggi terhadap diri saya. Contohnya, memberi peluang kepada diri saya untuk mencungkil bakat yang terpendam. Aktiviti kurikulum yang banyak memberi impak kepada saya ialah aktiviti kurikulum sukan dan permainan, yaitu pada waktu saya sekolah menengah atas pada tingkatan 4 hingga tingkatan 5, yaitu sebagai klub senam robik. Hal ini demikian karena 2 tahun tersebut saya telah menjadi pengerusi secara berturut-turut. Selama menjadi pengerusi itu, saya telah belajar banyak perkara dan terlibat dengan pelbagai aktiviti seperti mengetuai senam robik di peringkat sekolah dan daerah. Malah, klub kami juga pernah dijemput di kampung berdekatan untuk mengetuai senaman bagi acara yang mereka anjurkan. Sebagai contoh, sukaneka hari keluarga. Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum klub senam robik itu sendiri, saya dapat memperolehi pengetahuan dan kemahiran di samping menghayati dan mengamalkan gaya hidup sehat. Seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu pelajar seharusnya hidup sehat serta seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Dan saya boleh katakan yang saya seimbang dari segi itu. Saya juga berpeluang untuk memperagakan kepada halayak ramai bakat dan kebolehan dalam bidang senam robik. Justifikasinya, saya menjadi lebih berani berada di hadapan khalayak ramai. Sebagai kesimpulan, keseluruhannya aktiviti kurikulum sangat penting kepada murid-murid sekolah. Justru, murid-murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kurikulum yang diadakan seperti aktiviti perkemahan, pertandingan, dan sebagainya.
Bukan pihak sekolah sahaja yang perlu memainkan peranan supaya pelajar bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum. Malah, pelajar itu sendiri perlu turun padang, karena kalau bukan diri sendiri, siapa lagi? Berkata pepatah, hati gajah sama dilapa, hati kuman sama dicecah. Hal ini demikian karena penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum itu bukanlah satu perbuatan yang sia-sia. Malah ia memberikan banyak faedah kepada pelajar itu sendiri. Sebagai contoh daripada ketiga-tiga aktiviti kokurikulum yang saya sertai semasa di sekolah dahulu di SMK Kota Mardu 2, saya telah mempelajari banyak perkara dan dapat pengalaman yang tidak dialami semasa proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Memang tidak dinafikan lagi bahwa aktiviti kokurikulum sememangnya memberi banyak faedah kepada setiap pelajar termasuk saya sendiri tanpa mengira latar belakang seorang pelajar itu. Justru itu, setiap pelajar haruslah fokus dan tidak sambil lewat dalam aktiviti kokurikulum. Hal ini demikian karena murid merupakan generasi yang akan menjadi jentera penggerak kepada kemajuan negara pada masa hadapan. Persis cogan kata pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Berikut merupakan gambar semasa saya mengikuti perkemahan pada tahun 2017. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.